Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada hari ini, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan bahasa Arab bagi memahami Quran dengan tafsir ringkas bagi setiap doa yang kita belajar daripada doa-doa himpunan kita ambil. So hari ini insya-Allah kita akan sambung tajuk kita. Cuma hari tu kata saya suruh buat ni kan, kita buat homework kan. Homework balik. Saya tak ingat. Lama cuti. Sampai berapa kita start itu? Homework Taha 51 sampai 76 Ustaz. Okey, baik. 21 kan? Baik. Baik, firman Allah Taala, okey, kita hari tu kali terakhir kita bincangkan macam kita tekankan kita ambil sebenarnya latihan banyak. Sebab sebenarnya kalau ikutkan pada asalnya latihan-latihan ni boleh buat sendiri, tapi saya tak rasa kebanyakan orang akan buat kalau tanpa ada dalam kelas. Dan jarang sangatlah yang akan buat sendiri latihan. Jadi nak tak nak kita gunakan masa kita banyak dalam kelas kita untuk latihan. Dan serentak dengan itu kita betulkanlah kalau ada salah ke kita tak faham, kita akan betulkan. Okey, jadi kali terakhir kita bincangkan itu kita ambil surah Taha dan tentang kisah Musa alaihi salam. Kerana kita sebenarnya asal kita ambil surah ini, ada ayat-ayat yang kita bincangkan tu bermula daripada perbahasan berkenaan dengan doa Musa alaihi salam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kan. Doa yang Musa alaihi salam lafazkan ketika mana dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun ataupun mengajak Firaun berhenti daripada mengazab ataupun menyiksa Bani Israel, kan. Dan dia doa yang kita ambil itu adalah ayat surah Taha 25 sampai 28. Okey, so kita bincangkan dah jauh itu bincang kita. So dan kita lepas itu dia diberikan kepada Musa AS dan Allah Taala ungkit apa yang diberi pada Musa AS. So sampai kita kepada tajuk last kita bincang itu bila mana hello assalamualaikum. Ya. Hello assalamualaikum. Yes, saya. Hello? Ada kelas. Okey. Saya gerak ke sana. Kita berjanji dengan 2.30 kan? Okey. Kenapa? Faham. Dah faham, dah jumpa dah. Tak. Okey. Sorry, ada ni kerja office. Baik, jadi kali terakhir kita bincangkan, kita ambil berkenaan dengan doa yang doa Musa AS. Kemudian berlaku perbualan antara Musa dengan Firaun. Okey. So kita sampai last kali kita bincang itu, kita berhenti sampai ayat 50 lah, kan. Bila mana bila Firaun berkata ayat 49, kan, dia kata qala faman rabbukuma ya Musa, qala, dia berkata, itu Firaun berkata,
maka siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Qala, berkata Musa alaihissalam, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah yang memberikan setiap benda ciptaannya kemudian dia memberikan petunjuk. Menghidayahkan. Ciptaan itu diberi dan dihidayahkan setiap apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu kepada apa yang dia perlukan, macam matahari, bulan, bintang, binatang, pokok dan sebagainya. Hatta kita punya sel-sel badan semua sekali tergerak dan terarah. Bahkan kita ni diarah dan ditunjukkan kepada kebaikan dan keburukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita sambung firman Allah Taala dalam surah Taha 51. Kita ambil latihan lagi. Dah refresh. Dan kita ingat bahasa kita bincang itu kita dah ambil kata ganti nama, kata ganti nama, kemudian kita ambil berkenaan dengan huruf jar, kemudian isim mausul, isim isyarah. Isim mausul tu kena ingat Isim mausul tu kena ingat bahawa dia ada bentuk yang common, iaitu yang kita selalu jumpa, atau alladhi, alladhina, allati, allai. Baru kita ada bentuk yang rupa dia serupa macam kata soal atau kata kalimah yang macam ma atau man, ma atau man. Itu kadang kita terlepas. Kemudian sampai itulah kita ambil kan, kita tak bincang yang lain. Baik. Okey, saat ini sambung baik. Firman Allah Taala menceritakan berkenaan kisah apa yang berlaku di negeri Musa dan Firaun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Biasa kita cari kita punya okey. Okey. Ni jap, saya takut saya punya mikrofon salah ni. Mikrofon salah takut. Betul lah, betul. Kita dengar sembang. Okey, baik. Minta kepada Nurhara Hussein. Dia memang dah tak mute pun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ayat 51 tu Ya, tak ada apa-apa. 51, 52. 51 tak ada apa-apa Ustaz. 51 tak ada apa? Okey, teruskan lagi. 50 kemudian 52. Okey. Ilmuha tu. Rabbi ya tu. Ya tu. Fi ya haraja. La Rabbi lagi satu. Okey, Rabbi satu lagi. Ya tu. Ya tu. Itu saja. Okey, baik. Jazakallahu khair. Baik. Jadi bila kat sini Firaun dia kata qala fama balul qurunil ula. Jadi apa yang jadi pada generasi-generasi yang terdahulu. Kalau Tuhan kau kan ciptakan mana-mana pergi mereka kan, mana pergi orang terdahulu sebagainya. Qala, berkata Musa alaihissalam, ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Berkata Musa, ilmuha, pengetahuannya itu tentang generasi-generasi yang terdahulu yang awal, 'inda rabbi, di sisi Tuhanku, fi kitab, dalam kitab, dalam tulisan. La yadhillu rabbi wa la yansa, tidak tersesat, mana tidak tahuan Tuhanku dan tidak dia lupa. Tidak dia lupa. Mana Allah Taala sentiasa mengetahui dan tak ada apa yang terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala rekod ataupun apa perkara yang berkaitan, tak ada siapa pun yang boleh kata tak tahu. Allah Taala mengetahui segala-galanya. Okey. Kemudian Musa alaihissalam menjelaskan siapakah Allah Taala. Dengan dia berkata, okey, dia menyebut kepada Firaun, kata, siapakah Allah? Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula
wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Okey. Panjang sikit kita ambil macam biasa. Sekejap ni. Okey, Abu. Cik Abu Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Ustaz daripada Al-Ladzi kan? Betul. 5354. Ya, Al-Ladzi isim mausul. Okey. Ya, lakum dhamir. La tu kan. Lakum dhamir, kemudian la tu huruf jar. Betul. Okey. Fiha subulan anzala. Min huruf jar. La tu huruf jar juga. Okey. Kum dhamir. Ya, awal tu kan. Lakum Ya. Lakum. Okey. Kum. Yang kat bawah tu lakum satu lagi. Okey, sekejap. Tengah nak tanda dia tak jalan. Oh, tengah nak tanda. Dia tu. Okey, Lagi? Fiha? Fi huruf jar. Ha dhamir. Okey. Kemudian min Min. jar. Min jar. Fa'aghrajna. Lepas tu bi huruf jar. Jar. I tu dhamir. Min Min huruf jar. jar. Kum kulu war'au an'amakum. Kum dhamir. Okey. Fi huruf jar. Okey. Hilang. Langsung. Tekan Hilang. An'amakum. Okey. Kum dhamir. Okey. Fi huruf jar. Jar. Ya. Dalika. Di uli. Dalika. Isim isyarah. Okey. Li huruf jar. Li ulin. Mana? Ini? Li ulin nuha. Li tu ujung. Li ulin. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Okey. Cuma terlepas tadi. Okey, jazakallah khair. Baik. Ni saya tanda semua. Okey. Okey, baik. Jadi apa start daripada allazi allazi yang Allah Taala adalah yang ja'ala lakum. Ja'ala menjadikan lakum untuk kamu semua, untuk kalian al-ardha mahda wa salaka lakum, dan dia lalukan, dia susurkan lakum, jadikan bumi itu mahdan sebagai tempat. Mahdan ni tempat menampung, tampungan. Kan kita ada lafaz apa macam lafaz yang sering disebutkan tapi bukan hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai liang lahat yang sering disebutkan tapi dia bukan hadis. Cuma mahda ni dia bermaksud dengan macam disebutkan buayan atau pelukan atau dokongan. Maksud dia dia ditampung. Ditampung pengertian dia. Dia kata dijadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menampung kamu, untuk kerak bumi yang kita tinggal tu, dan dia susurkan, Allah Ta'ala ni yang susurkan untuk kalian pada bumi tu subulan, laluan. Kalau jadikan bumi tu terus rata je, tak boleh nak ada laluan pun salah, payah kan. Kalau kita kata semuanya bukit bukau atas tak ada laluan pun payah juga. Jadi Allah Ta'ala susurkan ada laluan pada bumi-bumi tadi, kerak bumi tadi, ada tempat untuk kita melintas.
antara gunung, antara bukit, ada denai laluan untuk kita melintas di laluan. Wa anzala, dan diturunkan minas sama ima'a, dan diturunkan dari langit air. Fa akhrajna bihi, lalu kami keluarkan dengannya. Okay, tapi kita kelima akhrajna tu kita ambil walaupun memang betul di dhamir, sebab kerana dia punya na tu adalah bagi fi'il. Na tu adalah dhamir, tapi dhamir dalam fi'il. Fi'il kita bincang lagi, so kita tinggalkan dulu. Okay. Lalu kami keluarkan bihi, dengannya, dengan air tersebut, azwajan, pasangan-pasangan min nabatin syatta, daripada tumbuhan-tumbuhan yang berbagai. Ini antara dalil berkenaan dengan tumbuhan tu ada jantina. Jantina maksudnya ada male and female lah. Dia ada male and female. Yang mana ia adalah perkara yang kalau kita perhatikan dia ada kita perhatikan sebenarnya dia ada perbahasan para ulama tentang bilakah diketahui tentang pokok ni jantina. Cuma orang-orang Arab zaman dahulu pun dia ada perbuatan mendebungkan tamar, ambil mayang tamar tertentu untuk lagakan dengan lain. Mungkin wallahu alam telah pun diketahui lama. Tapi yang pentingnya kita tahu memang macam kita tengok macam ada orang ada tanam pokok betik. Betik yang jelas sangatlah, dan betik ada yang bunga jantan saja, tak ada bunga betina, tak boleh keluar apa-apa. Itu jadi dia tak boleh berbuah, tidak boleh berbuah. Okay, kulu, maka makanlah kamu semua, war'au, dan gembalalah itu pada bumi ni, an'amakum, ternakan-ternakan kalian. Inna fi dzalika, sebenarnya pada itu, pada semua benda berkenaan, itu kejadian bumi sebagai tempat menampung hidup kita, laluan pada bumi tadi, jalan-jalan, turunkan air daripada langit, lalu dikeluarkan dengannya tumbuhan-tumbuhan berpasang-pasangan yang berbagai, syatta tu berbagai, azwajan, pasang-pasangan dari tumbuhan-tumbuhan yang berbagai. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, maka makanlah dan juga gembalakanlah ternakan kamu. Inna fi dzalika, pada bumi itu, inna fi dzalika, pada perkara itu, la ayatin, benar-benar ada tanda. Okay, kat sini yang la ni dia bukan huruf jar, tapi dia adalah huruf taukid. Maksudnya kita tahu dia ni pasal kalau dalam isim dhamir, isim zahir, macam Muhammad ke, kalimah Allah ke, kalimah bumi ke, langit ke, semua isim zahir, lam huruf jar masih bunyi li. Macam lillah, di Rasulillah, kan, lidin, lil bait. So jadi dia akan bunyi li, dia akan bunyi la. Okay. Yang bunyi la hanya berlaku bagi huruf jar tu bila dia bercantum dengan isim dhamir. Contohnya macam lahu, lahuma, lahum, laka, lakuma, lakum, kan. Sebenarnya kita untuk sebutkan bagi maksud dengan huruf jar. Untuk okey. Lepas tu apa huruf jarnya? Li. Inna fi dzalika la ayatin liulil nuha, sebenarnya pada itu benar-benar, lam tu benar-benar, ayatin, ada tanda-tanda, liulil nuha, bagi orang-orang yang memiliki nuha, akal. Okay. So dia dipanggil akal itu nuha. Dia perkataan naha yanha, menegah. So bila manusia itu ada akal, dia akan menegah, akal tu akan menegah dia daripada benda yang salah. So itu dipanggil akal tu nuha, penegah atau penyekat daripada membuat kesalahan. Okay, jadi ini semuanya adalah masih lagi dalam penjelasan Musa AS kepada Fir'aun tentang siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ustaz nak tanya, uli itu li saja huruf jar, yang uli itu apa? Uli itu orang-orang yang memiliki, ulul arham. Isim apa? Isim. Ulu, orang-orang yang memiliki, orang-orang yang memiliki. So isim isim apa? Macam tahu. So isim mausul, Ustaz? Bukan isim mausul. Dia kan isim mausul. Dia apa macam cakap Dia memang isim zahir lah. Macam saya kata, saya ulang kan, sebut dhu. Kalimah dhu, orang yang memiliki. Ulu kan, ulu apa atau uli. Orang yang memiliki. Orang yang memiliki, golongan yang memiliki, orang-orang yang memiliki. Dia bukannya huruf, bukannya dzaraf, bukan sekian. Dia memang maksud dia adalah orang-orang yang memiliki.
Dan dia bereaksi apa macam mana. Dari situ kita nampak tanda dia macam tanda jamak muzakkar salim. Dia ada li jadi uli. Kalau tidak, di kalimah dia adalah ulu. Wa ulul arham. Dalam Quran kan ada kalimah wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Kalau tidak macam tu zawil kurba. Macam zawil kurba, zawa sama maksud dia, orang yang memiliki. Ulu, ulil albab memiliki akal. Uli atau ulu dia punya tanda baris depan, tanda baris bawah ke atau atas, dia adalah berdasar kepada huruf akhir tu. Kalau tidak, bunyi dia ulu. Kalau dia kata bukan kena jar, ni maksudnya kena jar dia bunyi uli. Dia bukannya zaraf dan sekian. Anuha akal baik. Jelas baik. Sambungan sebut baik juga. Firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Minha. Okey baik. Kita cari orang kejap. Okey, Puan Anita. 5556 Assalamualaikum Ustaz. Min khalaqnakum. Okey. Kum lagi sekali. Okey. Nakum Wa min wa fiha. Fiha. Okey, fiha. Okey, tu kum sekali ya. Wa minha. Minha juga ya. Dia tak keluar lagi. Okey. Kum lagi sekali. Okey. Itu saja ya? Ya. Itu bawah lagi 56. Ayat 56. Ayatina. Arainahu. Orahu. Okey. Itu saja. Dia makan masa sikit pelik ni. Okey. Apa tu kullaha? Ya. Ya. Baik, ini dia lagi Afan. Terima kasih ya. Terima kasih. Arainahu. Saya tanda ya. Ayatina. Lepas juga. Ayatina kullaha. Okey, baik. Okey, jadi apa guna Allah Taala bersambung memberitahu tentang kedudukan bumi itu sendiri. Bumi itu ya. Minha, darinya, dari bumi berkenaan, khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Khalaqnakum, kami ciptakan kum kalian. Jadi benda ni betul kepada Adam AS sendiri, pasal dia ambil Adam punya ciptaan daripada seluruh bumi. Dan dalam hadis Sunan Tirmidzi, Nabi kata, Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ardi. Sehingga Allah ciptakan Adam daripada genggaman tanah yang digenggam daripada seluruh bumi. Kan mana ada nak ceritakan berkenaan color anak Adam, warna mereka berdasarkan tanah yang datang. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada di antaranya. Ada yang senang untuk kita lihat ni, ada yang susah, ada elok, ada tak elok. Maksudnya tanah asal Adam jadi memang ada sifat-sifat berkenaan. Itu Adam. Yang kita pula sekarang ni pun sebenarnya pun jadi daripada tanah. Sebenarnya bahan asal tanah tu, kalau kita perhatikan, bahan asal tanah, dan kita start daripada hidrogen dan elemen yang ada tu, memang kita jadi daripada banyak elemen yang banyak tu, satu elemen tu, kita mungkin ada dalam lebih kurang 11.
Ada yang kata 9 dan berdasar kepada hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, sulfur, magnesium, potasium kan ni apa bahan yang jadi manusia. Kita tak ada aurum, kita tak ada platinum, kita tak ada bahan-bahan lain tu, neon tak ada. Kita ada 11 unsur daripada keseluruhan. So kita pun memang jadi daripada tanah. So apa yang membentuk sperma dan ovum protein dan badan manusia itu pun hasil daripada tanah juga. Jadi Allah kata darinya daripada bumi itu kami ciptakan kalian wa fiha dan ke dalamnya, ke dalam bumi itu nu'idukum, kami akan kembalikan kalian sama ada ditanam ataupun reputkan sampai hancur, kembali balik menjadi bahan tanah. Wa minha dan daripadanya, daripada bumi itu juga nukhrijukum taratan ukhra, kami akan keluarkan kalian kali yang satu lagi, buat kali yang berikutnya. Akan jadi dikeluarkan balik taratan ukhra, kali yang lain. Okay. Walaqad arainahu, Allah Ta'ala sebut tentang Fir'aun. Walaqad dan demi semuanya arainahu, kami telah tunjukkan, lihatkan, hu-nya itu Fir'aun, lihatkan kepadanya ayatina kullaha, tanda-tanda kami, ayat, tanda-tanda, bukti-bukti, kami kullaha kesemuanya, kullaha kesemuanya. Fakadzdzaba wa aba, lalu dia mendustakan, tak percaya, dan dia enggan untuk beriman. Okey. Ini semua ni berkenaan dengan Firaun, baik. Jadi lepas tu dia pun sambung lagi perbualan. Allah sambungkan perbualan antara Firaun dengan Musa. Firman Allah Taala ayat 57-58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Falana'tiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nakhlufuhu nahnu wala anta makanan suwa. Okey, Puan Elis, silakan. Tak ada kot mikrofon, tak apa. Tadi macam lebih, lepas tu hilang, lari Baik. Puan Hamidatul Akmal, fadhali, silakan. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ajitana adalah Ajitana dhamir. Okey. Betul ke? Na. Okey. Min artina Min. Ya. Min tu Tak dengar sangat Ustaz. Line saya terputus. Okey. Jadi dari ajitana ana tu. Okey. Kemudian Okey. Litukhrijana. Okey. Dhamir mim huruf jar. Okey. Ardina dhamir. Betul. Bisihrika ka dhamir. Okey, betul. Bi huruf jar. Bisihrika. Bisihrika bi ya Musa. Okey tu. Okey. Bukannya ka dhamir falana yanaka dhamir bi huruf jar bisihrin huruf jar. Okey. Bi itu mislihi hi huruf hi dhamir. Okey. Bainana na dhamir. Wa bainaka ka dhamir. Okey.
Yukhlifuhu hu dhamir. Okey. Oh, dhamir. Nahnu dhamir. Dhamir. Anta dhamir. Kita dhamir. Alhamdulillah. Itu saja. Okey, terima kasih. Jazakallah khair. Okey. Ustaz, Kita- litukhrijana li itu bukan ya Ustaz? Oh, li tu ya. Kan. Bukan itu dah apa huruf huruf nasab. Dia bukan huruf Oh, jar. Litukhrij. Pasal tukhrija tu itu fi'il mudhari'. So jadi tak boleh kita tak bincangkan. Walaupun bunyi sama tau. Dia maksud dia untuk. Dia punya pengertian dia sama untuk. Tapi masalahnya dia yang kita ambil adalah hanya huruf jar yang masuk kepada isim sahaja. Ada pun yang masuk pada fi'il walaupun bunyi dia serupa, bunyi dia hampir sama, tapi dia bukan yang kita maksudkan. Bukan kita maksudkan Okey, sekejap saya nak tanda ni. Okey. Ya Musa. Okey, falan dia dengan naka. Tunda la tu taukid bi sihrin bi mithlihi hi. Sorry, dia slow sikit. Hari tu sebenarnya baru repair laptop ni. Hari tu motherboard dia rosak. Baru 2 hari kita tukar motherboard. Sebab payah sikit baik. Saya tak dengar cakap. Okey. Bi sihrin mithlihi hi hi dominator pun cakap dah. Cuma lambat sikit kenapa tekanan. Okey. Bainana. Bainana. Tandakan. Bainaka. Ini adalah nukhlifuhu. Sekejap. Dia lambat sikit dia. Ya. Nukhlifuhu. Nahnu. Anta. Dan dah ada 3 ya. Anta. Ya, saya tandakan dulu. Ya. Tak nak nyala lah pula. Okey. Kita tinggal dulu. Baik, okey, dia kata qala berkata Firaun. Qala berkata Firaun. Jitana. Adakah? Jita engkau datang. Na kepada kami. Li untuk. Tapi kat sini macam sebut dah. Maksud dia, pengertian dia sama macam huruf jar pada isim. Tapi ini bukan huruf jar sebab ini huruf nasab. Lam ta'lil dipanggil. Lam illah kan, supaya untuk. Atau lam mukai. Lam ta'lil atau lam mukai. Dia kata litukhrija untuk engkau keluarkan kami min ardina, min dari ardi bumi atau tanah, kami bisihrika dengan sihir engkau, ya Musa wahai Musa. Ini kenapa dia cakap macam ni? Sebab ketika mana Musa AS masuk jumpa dia, tanda yang mula-mula Musa tunjuk kepada Firaun ketika itu adalah 2 tanda, iaitu tongkat dicampak jadi ular, kemudian tangan dimasukkan ketiak kemudian dikeluarkan bercahaya. Okey, so jadi ketika itu Firaun menyangka ia adalah sama seperti sihir. Jadi dia kata, dengan kau nak usir kami daripada bumi kami dengan sihirmu wahai Musa. Sebenarnya Musa AS dia tak ada pun bincang berkenaan dengan nak usir Firaun ataupun kaum Firaun daripada Mesir. Tapi dia nak supaya Firaun lepaskan Bani Israel, jangan diazab lagi, jangan diseksa lagi Bani Israel. Tapi dekat sini timbul kita panggil kekeliruan atau pengeliruan tentang maklumat. Tak apa. It's okay. Tengah driving tak apa.
Okay, jadi kalau dia kata kalau ikutkan betul dengan driving pasal bagi teks, jangan teks, nanti kan masalah pula. Okey, tak apa. Kalau dia kata siapa senyap berapa lama sikit saya anggap mungkin ada hal lain. It's okay. Okey. So dia kata tadi dia sebut tadi kami akan untuk usir kami daripada bumi kami, untuk keluar kami daripada bumi kami, tanah kami dengan sihirmu wahai Musa. Ini tuduhan yang di-divert lah. Tajuk asal Musa ajak mereka atau sebut mereka jelas. Musa AS bukannya nak kepada mereka punya tanah. Tapi mereka duk tuduh Musa nak usir mereka daripada bumi mereka. So, untuk semangatkan. Kalau tidak, tak ada sebab untuk mereka berlawan dengan Musa. Maka dia timbulkan tajuk kononnya Musa datang buat sihir untuk takutkan mereka untuk ambil alih tanah Mesir. Jadi supaya menjadi semangat untuk kaum dia menyokong dia. Okey. Maka dia kata falanatiyannaka, pasti kami datangkan, pasti benar-benar kami datangkan ka kepada engkau. Okey, lam dengan nun sabdu tu asal dia nakti je. Asal dia nakti. Atau yakti, nakti kami datang. Ya. Lam awal tu dengan nun sabdu tu sebenarnya adalah untuk penegasan sahaja. Emphasize. Kami pasti benar-benar akan datangkan kepada engkau bisihrim mislihi, dengan sihir seumpamanya. Balik berdasarkan saya kata kerana mereka lihat tanda Musa macam sihir. Lalu mereka kata kami akan datangkan tanda sihir macam seumpama yang kau datangkan. Seumpamanya. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan. Maka jadikanlah di antara kami, bainana, di antara kami, wa bainaka, dan di antara engkau, di antara kami dengan engkau. Jadi diulang 2 kali. Baina ni. Walaupun kali kan baina, ini baini wa bainaka. Boleh. Maksud dia hanya di antara kami dan engkau. Dan engkau. Dengan engkau. Boleh. Tapi cara penulisan Arab dia tak boleh buat macam tu. Dia baina tu kena ulang 2 kali. Antara kami dan antara kamu. Kena antara kami dan antara engkau. Mau'idan, jadikanlah untuk kami dan kamu, dengan kamu, mau'idan, satu temu janji. Satu waktu. La nukhlifuhu, yang tidak akan kita canggahi ataupun kita mungkiri. Akhlafa yukhlifu, mungkir. Mana bila sebut tentang janji. Kalau akhlafa dengan maksud meninggalkan, boleh juga. Akhlafa yukhlifu, meninggalkan. Tapi kat sini akhlafa dengan maksud memungkiri. Nya, tidak akan kita memungkirinya. Nahnu, kami, wala anta, tidak juga engkau. Jadikan kami satu tempoh, satu temu janji, satu waktu yang tidak akan kami mungkirinya, kami. Dia ulang balik nahnu tu untuk emphasize. Dalam nukhlifu tu dah ada kami dah. Tidak akan mengingkarinya kami, tidak akan kami mengingkarinya kami, wala anta, tidak juga engkau, makanan suwa, tempat yang sama. Tempat yang sama kita buat. Setuju dengan satu waktu, tempat yang sama. Okay. Musa pun jawab. Musa AS pun jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala maw'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Kita 3 banyak pertanyaan sikit pasal apa tu pendek baik. Kita pilih orang pula. Makin kurang, tadi 20 lebih, betul hilang. Ya. Okey, Puan Muin Ayub. Kembali. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Qala mau'idukum, ya. Ya muzinati wa an yuhsyaranna suduha. Ada. Okey.
Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu hudu Hu. summa ata. Summa tu boleh ke Ustaz? Tak masuk, Kemudian? masuk. Kita masuk huruf jar lagi. Nanti kita masuk ni kalau kita gini. Bukan huruf jar, huruf ataf. Kalau summa tu kan kita kata wa, summa, fa. Dia apa dia adalah huruf ataf. Okey. Kata penghubung Satu lagi Oh, la hum tu la dengan hum mus. Oh, la juga Ustaz ya. Okey. Apa ada ya? Musa wailakum kum la taftaru ala Allah kaziban fayushitakum kum bi azab. Faqad khaba man iftara. Tak ada apa. Okey. B azab B. Bi azab. B azab. Okey. B azab. Okey B baik. Nampak 61 Ustaz? Man Sampai situ, man tu mesti maksud. Man tak mana Ustaz? Wa qad khaba man iftara. Man iftara. Qad khaba man. Oh, tu manif tu. Man iftara. Bahasa dia man man iftara. Oh, di man ya. Dia semua usul. Baik. Sekejap Ya. Tak nak. Baik. Apa? Kita jalan dulu. Dia kata qala, berkatalah Musa alaihi salam. Dia kata apa? Mau'idukum, temu janji kalian, temu janji kalian, yaumuz zinati, hari pesta, hari kerayan. Dipanggil zinah ni perhiasan. Zinah maksud asalnya perhiasan. Tapi bila kita kata apa yang Musa AS cakap tu, mana hari di mana mereka akan berhias, mencantikkan bandar. Ada hari yang mereka bersama-sama sambut. Jadi Musa AS pasal dia nak supaya orang ramai tengok. Dia kata mau'idukum yaumuz zinati. Temu janji kalian adalah hari zinah, hari kerayan. Hari kerayan. Okey. Wa an yuhsyaran nasu duha, dan bahawa dihimpunkan yakni orang ramai dihimpunkan duha, pada waktu duha. Pasal dia nak orang berkumpul dalam duha ni, macam kita berkumpul ketika waktu solat hari raya lah, kan? Waktu duha lah. Waktu di awal pagi, yang panas tak panas sangat, kan? Tak terik matahari macam tengah hari betul. Jadi dia sebutkan sedemikian. Okey, fatawalla fir'aunu, lalu telah berpaling Firaun. Mana pergi Firaun? Mana dia lah mana depan jumpa Musa tu, dia pun menghadap kepada orang-orang dia. Tawalla asal maksud dia adalah berpaling lah. Berpaling dia menghadap. Tadi menghadap pada Musa, sekarang menghadap tidak pada Musa alaihissalam. Okey. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu. Lalu pergi Firaun dan dia kumpulkan kaidahu, kaid tipu daya, hu-nya, summa kemudian ata, dia datang balik. Dia pergi, dia kumpulkan dia punya perancangan dia, tipu daya dia, kemudian dia pun datang semula. Itu dengan berjumpa Musa alaihi salam. Okey. Maksudnya dia ketika ini kalau kita buka dalam surah lain, Syu'ara dan ada surah lain, datang cerita berkenaan dengan Firaun ketika itu dia kumpulkan semua ahli sihir yang ada dalam negeri untuk datang berlawan dengan Musa alaihi salam. Dia datang. Okey. Qala betul dia kata summa ata, kemudian datang. Mana berpaling pergi Firaun dan dia himpunkan tipu daya dia, itu kumpulkan semua sekali perancangan dia, okey, untuk malukan Musa alaihi salam. Kemudian datang semula. Okay. Qala lahum Musa. Qala berkata lahum kepada mereka Musa. Musa berkata kepada mereka, wailakum, hei kalian. Wail tu bukan semestinya maksud dia kecelakaan saja. Wailakum, aduhai kalian pun boleh. Ya. Apa aduh kalian, kan. Wailakum. Kalau tidak, kalau terjemah yang macam kasar dia, celakalah kalian. La taftaru 'ala Allahi kadiba. La taftaru, yang kalian ada-adakan 'ala Allah, ke atas Allah, kadiban, pembohongan.
Fayushitakum bi'adzab, lalu dia akan murka. Dia akan murka kalian terhadap kalian bi'adzabin, dengan azab. Dia akan murka kalian, dia marah kalian dengan azab. Dia akan marah saja tapi dia dengan azab sekali. Wa qad khaba, dan sesungguhnya khaba telah hampalah man iftara, sesiapa yang man tu man sesiapa yang iftara, mengada-adakan pembohongan. Mengada-adakan ini pembohongan. So, jadi perbualan dia dah makin panaslah. Jadi dan Musa AS walaupun datang diorang datang tu diorang tahu benda ni adalah tak patut mereka lawan, tapi diorang buat juga, maka Musa marah mereka siap-siap. Tapi perlawanan tetap berlaku. Okey. Kat sini datang perbualan pada pihak Firaun punya kumpulan. Firman Allah Ta'ala menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Qalu inna hadha lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Fa'ajmi'u kaidakum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Okey. Kita cari orang. Okey. 19 Okey, Puan Ayum Harun. Fadhali. Sekejap Ustaz. Ya, Betul. Fatanaza'u amrahum Okey. bainahum. Lepas tu ayat seterusnya haza isim mausul kum yuhrijakum min ardikum bisihrihima. Domir tu Ustaz kan? Hima. Kumul bi tariqatikum bi rujja kumul kum tu. Okey Ustaz. Tu je kan? Ada lagi? Ayat bawah tu. Ayat bawah fa ajma'u kaidakum wajmi'u kaidakum wa qad min manista'la. Okey. Tu je Ustaz. Man. Si mausul. Orang yang. Okey, jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Okey. Okey. Kejap. Masalah tu bilang Ya, saya tengah pilih ya. Kat sini juga. Ya, okey tak apa. Inna hadani tadi hadani isim isyarah hadani jadi hadha satu, hadani dua. Sebenarnya ini dua ini inna hadani lasahirani. Okey, kita on the way jalan kita terangkan. Okey, baik. Payah sikit lagi hilang. Baik. Fatanaza'u lalu mereka bercanggahan, bertelingkah. Okey. Amrahum bainahum, urusan mereka antara mereka.
Urusan mereka antara mereka. Hilang langsung. Okay, baik. Apa? Okay. Fatanaza'u amrahum bainahum. Urusan mereka antara mereka. So, mereka berlingkah urusan mereka antara mereka. Masa ketika Musa cakap tu, ada di kalangan mereka ni yang rasa bimbang lah dengan apa yang dia lihat. Diorang memang kita panggil apa? Ada juga yang sedar perbuatan dia cuba melawan Musa AS tu adalah di antara perkara yang tak betul. Dia tahu tak betul. Tapi dalam masa yang sama mereka cuba juga convincekan ahli sihir yang ada tu untuk lawan Musa AS walaupun sebenarnya mereka pun tahu mereka salah. Okay. Wa asarru an-najwa, dan mereka sembunyikan akan bisikan. So bila Musa AS kata wailakum la taftaru Allahil kadhib. Celaka kalian, jangan kalian adakan pembohongan ke atas Allah Taala. Jadi ketika tu ada orang nak convincekan kepada siapa ahli sihir yang ada tu supaya jangan back off, jangan tak lawan Musa. Qalu, mereka kata inna hadzani, sebenarnya dua ini. Hadzani dia adalah isim isyarah. Hadzani, cuma dalam perbincangan kita itu kita cuma ambil hadza singular dengan plural kan. Haula'i kan. Kita ambil single dengan plural. Walaupun sebenarnya daripada sudut pengajian kita dia mesti ada jugalah kan. Cuma pasal apa? Untuk memudahkan panggil apa? Urusan kita tak bincang dulu dia. Hadza ni tak bincang. Lasahirani benar-benar dua penyihir. Yuridani kedua-duanya ingin. Ayyukhrijakum untuk usir kalian. Untuk usir kalian. Untuk keluarkan kalian. Ini yang kita sebut tadi, dia ubah topik. Topik asal dia adalah kan Musa dengan Harun dah cakap pada Firaun, utuskan bersama kami, lepaskan bersama kami Bani Israel. Jangan azab mereka lagi. Itu yang diminta oleh mereka berdua. Tetapi Firaun dan juga pembesar-pembesar dia divert tajuk. Tajuk itu diubah. Daripada asalnya perbincangan berkenaan dengan masalah Bani Israel dilepaskan, jangan disiksa lagi. Mereka tukar tajuk kepada Musa dan Harun ni dua ahli sihir yang yurida ni, mereka dua ingin ayyukhrijakum untuk usir kalian min ardikum, untuk usir kalian min dari ardikum, bumi kalian. Bisihrihima, bi dengan sihrihima, sihir, hima mereka berdua, dengan sihir mereka berdua. Ni kadang dia tukar divert tajuk kepada patriotik lah pula kan. Asalnya tajuk asal dia bukan itu. Bukan itu tajuk yang sebenar. Tajuk sebenar dia adalah lepaskan Bani Israel. Tapi kerana mereka nakkan semangat patriotik yang timbul daripada pada sihir supaya mereka bersemangat lawan Musa, mereka tukar tajuk daripada Musa ni sebenarnya nakkan Bani Israel kepada Musa nak usir mereka daripada tempat mereka. Wa yadhhaba, dan mereka nak hilangkan yadhhaba bi, menghilangkan tariqatikumul musla, bi dengan menghilangkan dengan tariqatikum, jalan kalian al-musla yang terbaik ataupun yang biasa, yang terbagus. Jadi diorang gunakan tajuk tersebut untuk ambil patriotik atau naikkan semangat ahli sihir supaya lawan Musa. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan dalam konsep yang sama saya pernah lupa ingat dekat Yaman tu, diorang ada perbincangan berkenaan dengan tajuk bila ada keluar tujuh perasaan kerana kononnya lawan Rusia ke ceroboh Chechnya dan sebagainya. Antara pesanan yang diberikan kepada siapa keluar tujuh perasaan tu, bahawa jaga-jaga orang-orang yang memainkan tajuk yang berlainan. Tajuk asal adalah tajuk Chechnya. Tapi kalau anda kata ada orang nak rosakkan perhimpunan tersebut,
dia boleh sahaja tukarkan daripada tajuk A jadi tajuk B. Antaranya macam inilah. Macam dibuat oleh Firaun dan pembesar dia kepada ahli sihir. Yang mereka sebenarnya ketika nak lawan Musa tu mereka teragak-agak, bukannya confident. Tapi mereka dikaitkan ataupun mereka disemangatkan oleh Firaun dengan tajuk Musa ni dan Harun adalah dua ahli sihir yang nak usir mereka kalian daripada bumi kalian dengan sihir mereka berdua, dan mereka nak hilangkan jalan kalian yang terbaik. Okey, jadi dekat situ yang digunakan oleh mereka. Ustaz nak tanya boleh? Ya, saya silakan. Perkataan wailakum ke atas tu sebelum tu ayat Di atas tahu. Wailakum. Kenapa? waila tu satu perkataan ke? Satu La perkataan. tu satu perkataan. Wail itu satu perkataan. Wail. Wailun. Wai. Wailun likulli humazatil lumazah. Oh okey. Wail. Jadi la bukan Ya. inilah. Wailakum. Celakalah kalian. Macam tu. Aduh kalian. Hei kalian. Macam tu. Macam herdik. Haraf ja boleh tengah perkataan tak Ustaz? Macam mana? Haraf ja boleh di tengah-tengah perkataan. Tak ada macam tak ini. Tak jadi, ya? Tak boleh macam tu. Huruf jar dia sama dia duduk dia masih duduk di hadapan. Di hadapan kalimah. So Okey. tak boleh tu. Kalimah tak jadi macam tu. Dia ja'ala lakum. Dia macam tu. Wail tu adalah satu kalimah. Wailun. Dia takkan, huruf jar takkan duduk di belakang, tidak juga duduk di tengah. Dia mesti duduk di hadapan. Dia mendahului isim. Dia tak boleh datang tengah-tengah ayat. Okey, jelas Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Firman Allah Ta'ala menceritakan. Okay. Kata Firaun pula lagi. Allah firmankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kata Firaun kepada ahli sihir. Fa'ajmi'u kaidakum thumma tu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Ni patutnya kena buat juga tadi. Tinggal. Okey. Baik. Ini saya buatlah. Okay. Baik, fa'ajmi'u, maka himpunkanlah kaidakum, kaidah tipu daya. Perancangan kum kalian. Summa tu saffa, kemudian datanglah kalian dan berbaris. Wa qad aflahal yawma man ista'la. Sebenarnya berjayalah hari ini sesiapa yang meninggi, mana mengatasi. Siapa yang menang, dialah berjaya. Siapa yang berada di atas, dialah yang berjaya. Sedurang apa ni janji Firaun kepada dia punya pengikut, dia punya ahli sihir untuk dapatkan habuan yang banyak, dapat ini. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surah Qasas dia ada perbincangan kata-kata ahli sihir itu tanya, kalau kami menang dapat apa? Kami menang dapat apa? Okey. Jadi kat sini dia ada sebutan macam tu juga. Baik. Okey. Firman Allah Ta'ala lepas tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Qalu ya Musa, start daripada ayat 65 jap. Kenapa dia tak turun? Okey. Seterusnya Tuan Zakaria Abdul Wahab. Khabar. Ayat Assalamualaikum. Boleh tuan, qalu ya Musa Ustaz. Ya betul. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Man. Okey. Okey. Betul. Okay.
Qala bal alqu. Fa idza hibaluhum hum Hum. wa asiyuhum hum Hum. Okay, 2. yukhailu ilaihi min Ilaihi. Ilah Ilah sekali. ila Okay. ilahi idamnya Betul. Bisirihim. Him. Min sihrihim. min Min. sihrihim him Him. annaha ha Ha. tas'a. Jazakallah khair. Min sihrihim annaha ha tas'a. Okay. Terima kasih. Jazakallah khair. Okay. Dia kata dia kata qalu ya Musa, qalu mereka berkata. Qalu mereka berkata, ya Musa, hey Musa, wahai Musa. Hai Musa atau wahai Musa lah. Ini kata seru, ya tu ya, wahai. Wahai Musa. Imma antulkiya, imma sama ada antulkiya bahawa engkau yang melemparkan. Ini dahulu. Wa imma ataupun wa imma dan ataupun annakuna bahawa kami menjadi awwala man alqa yang mula-mula sekali melemparkan. Dia kata wahai Musa, sama ada engkau lempar dahulu, engkau melempar atau kami jadi yang mula-mula melempar. Siapa nak campak dulu? Saya tahu bahawa Musa AS punya tanda yang awal adalah tongkat Musa jadi ular. Cuma mereka tak pernah tengok lagi Musa AS punya mukjizat. Sebab Musa tunjuk depan Firaun. Ahli sihir datang, diorang tak tahu dia kisah apa benda. So diorang cakap pada Musa AS, sama ada engkau lempar dahulu atau engkau lempar atau kami lempar dahulu, menjadi orang pertama melemparkan. Bawah kot. Mana ada atas? Ada atas. Ada bawah. Baik. Qala, berkata Musa, bal alqu, bahkan alqu. Kalian dah lemparkan dulu. Kalianlah lemparkan. Fa idza hibaluhum, maka tiba-tiba hibaluhum, tali-tali mereka, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu, dikhayalkan, ilaihi, ila, kepada hinya, itu Musa. Dikhayalkan kepadanya, itu kepada Musa, min sihrihim, dari kerana sihir mereka, annaha tas'a, bahawa ia tas'a, menjala. Menjadi ular yang menjala. Ya. Dia apa maksud dia kat sini ada para ulama letakkan apa antara tajuk yang penting kat sini adalah tajuk bagaimana ahli sihir Firaun ni sebenarnya dia beradab. Dia beradab dengan Musa alaihissalam. Bahkan sebahagian para ulama menyatakan kerana adab yang mereka ada itulah Allah Ta'ala bukakan hati mereka untuk mendapat hidayah. Pasal mereka, walaupun mereka tahu Musa adalah lawan mereka, tapi mereka tidak biadab terhadap Musa alaihissalam. Kerana mereka tak biadab, maka Allah Ta'ala berikan mereka hidayah. Itu adab, pentingnya adab. Kan? Kedua dalam tajuk ni adalah Musa alaihissalam telah disihir. Nah, ini benda yang kadang-kadang saya nak peringatkan. Banyak orang di kalangan kita ni, dia ada fahaman yang salah tentang masalah sihir. Di mana sebahagian mereka menyangka bahawa kalau kita dah baca Quran, kalau kita dah sekian, takkan kena sihir. Balik pada asal sebenarnya Musa AS ni utusan Allah Ta'ala, Rasul kan. Jadi macam mana boleh dia tidak kena sihir, tapi dia kena sihir. Dan dia nampak tongkat dan tali ahli sihir jadi ular. Saya tengok ada dua tiga orang lah, macam kes dekat Indonesia satu ajaran sesat. Dia kata mana mungkin Nabi Muhammad disihir. Pasal dia tak setuju Muhammad disihir. Mana ada para anbiya disihir. Dia tapi dia lupa kisah Musa alaihissalam. Musa disihir. Dikhayalkan kepada Musa tongkat dan tali ahli sihir adalah ular. Tapi kena ingat juga itu yang kedua. Yang ketiga, jadi Musa kena sihir. Kalau Musa kena kita kena sihir. Macam orang kita kadang-kadang pergi ikut ajaran apa benda tengok bedah batin.
bedah batin. Bedah secara batin. Kononnya kalau dia kata pergi kat orang tu untuk bedah, tak jadi, putus dan sebagainya, elokkan balik lutut lah, mata lah sebagainya. Semua tu adalah sihir semata-mata. So, apa beza dia? Beza dia dengan mukjizat dan karamat. Kalau mukjizat dan karamat, dia hanya jadi sekali-sekala sahaja. Tidak boleh jadi tiap-tiap hari. Kalau orang tu kata tiap-tiap hari tembus mata, tiap-tiap hari bedah orang, secara batin tiap-tiap hari, maka itu adalah sihir. Bukannya mukjizat, bukan karamat. So mukjizat para anbiya, karamat para awliya hanya berlaku sekali-sekala sahaja. Okey, so jadi boleh kena sihir lah. Okey. Dan ketiga, sihir itu benda yang tak ada sebenarnya. Maksud tak ada, kita hanya dikhayalkan untuk melihat sesuatu sedangkan benda tak ada. Berarti kata lain, tongkat dan tali yang Musa nampak menjala tu sebenarnya adalah tongkat dan tali, bukan ular. Tetapi dikhayalkan kepada Musa bahawa ia adalah ular yang menjala. Ular yang bergerak menjala. Musa nampak macam ia adalah ular. Tapi sebenarnya dia bukan ular pun. Dia memang tali dan tongkat. Itu yang berlaku pada banyak manusia yang kena sihir. Sebenarnya sihir ni bukan benda yang ada. Kalau orang tu layan, dia sibuk fikirkan, runsing dan sebagainya, dekat situlah akan berlaku kerosakan pada diri dia. Dia akan tak makan, tak jaga kesihatan. Kemudian malnutrition berlaku, kemudian makin teruk keadaan dia. Normally orang yang kena sihir ni, kalau mati pun bukan mati sebab mati kena sihir, tapi dia mati kerana malnutrition. Sihir dengan magic sama ke? Ya. Cuma beza dia, magic yang dibuat menggunakan alat, kadang-kala dia trick mata kita dengan cermin ataupun dengan benda yang sebenarnya macam duit. Kadang-kadang duit kata patah kan. Sebenarnya benda tu ada mekanisme. Ada sihir bersifat mekanisme lah. Dia buat alat ataupun bilik ataupun kotak dan sebagainya yang dia trick mata orang. Benda tu ada, nampak tak ada. Kadang-kadang ada orang yang macam belah, perempuan belah dua kan. Nampak kaki keluar, tapi perempuan tu masuk kaki bermula, kemudian dia tarik kaki dia balik, lipat badan dia. Dia memang akrobatik, boleh lipat badan. Sebab tu kalau dia kata magic tu dilihat daripada atas, kita akan nampak dia punya trik. Tapi bila kita lihat daripada tepi, tak nampak lah. Itu yang bukan ada bantuan daripada jin lah. Tapi kalau dia kata yang benda tu nampak betul bertukar dan terbang ke dan sebagainya, ia sebenarnya adalah bantuan daripada syaitan atau jin yang menyebabkan benda itu terjadi. Tapi pada asalnya benda tu tak ada. Benda tidak wujud. Kita nampak benda tu ada, dikhayal kepada kita benda tu berlaku sedemikian. Macam mana kisah Musa AS lah. Betul kena faham, bila sihir itu berlaku sebenarnya dia bukannya ada. Tapi kerana orang yang kena sihir, kebiasaannya akan susah hati, rasa tak larat, rasa sekian, bila, akhirnya dia berhenti makan. Lalu bila berhenti makan dan sebagainya, makin teruk dan rosaklah saraf dia. Dan berakhir dengan kematian. Jadi balik pada asal benda tersebut. Dan kalau ada orang tu kata macam, tapi doktor pun nampak. Asalah doktor tak sihir pula. Tapi dia letak darah tu kan digelik dengan botol kaca bunyi krek, macam ada kaca. Benda tu bukan, benda tak ada sebenarnya, tapi jadikan ada supaya orang tu berhenti berfikir dengan waras, makin takut, makin sekian dan akhirnya mati. Cuma sihir tu sebenarnya tidak ada. Macam kes ni lah, Musa AS nampak tongkat dan tali jadi ular, tapi dia bukan ular sebenarnya. Okey. Firman Allah Ta'ala, sambung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Okey. Kita cari orang. Okey, Puan Suraya Abdul Rashid. Fadhali. Fa'au. Apa besar ada au? Mana ada au? Mana? Ni fi nafsi. Mula situ lah. Okey. Fa'au jasa. Fi nafsi. Baik. Fi nafsi
nafsihi, okey. Ayat yang seterusnya, innaka ka Okey. anta. Innaka anta. Wa Anta. A'la. A'la, okey. Innaka antal a'la. Wa alqi alqi ma, ya. fi Betul, isim mausul. ah, Okey, isim mausul. Wa ma fi okey. yaminika ka Ka kita ma sana wal qaf ma 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 sana ma ma yang ma mausul. That one is for the right ear. Tangan kiri itu telinga kanan. Ha? Tes kiri. Sebelum. Baik. Innaka antal a'la wa alqima fi malu tu fi innama innama ya annama betul ma tu tak ada dah. tak ada. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Dia tengah ni kali-kali kan. Nampak. Okey baik. Dia kata jadi maksudnya Musa AS nampak sihir mereka jadi dan semua orang sihir satu padang besar tu semua sekali tersihir. Melihat akan apa yang dibuat oleh ahli sihir tadi nampak macam betul, nampak macam jadi. Dia kata fa'au jasa, maka datang rasa. Jasa datang rasa fi nafsihi, dalam dirinya, khifatan Musa, khifah takut. Datang dalam dirinya rasa takut. Siapa? Musa. Musa datang rasa takut. Musa alaihissalam datang rasa takut. Okey. Qulna, kami kata, la takhaf, jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Qulna, kami kata, la takhaf, jangan engkau takut. Innaka, sesungguhnya engkau, antal a'la, engkaulah yang tertinggi, lebih tinggi. Mana engkau lebih, engkau akan overpower mereka. Okay, engkau lah mengatasi, yang mengatasi atau yang atas. Banding dengan mereka, engkau pasti menanglah maksud dia. Okay. Wa alqi, dan lemparkanlah, campakkanlah, ma fi yaminika, ma apa yang. Kita sebut tadi ma, maksudnya dia kata isim mausul isim mausul ma apa yang, fi yaminika, fi dalam, yaminika tangan kananmu. Wa alqi ma fi yaminika, dan campakkanlah apa di tangan kananmu. Talqaf, engkau campak, talqaf, ia pasti ia akan telan. Laqafa tu telan dia akan telan ma sana'u, apa yang sana'u mereka buat. Ia akan telan apa yang mereka buat. Ia akan telan apa yang mereka buat. Okey. Okey. Innama, hanyalah. Cuma innama ni, inna sungguhnya ma apa yang. Sungguhnya apa yang sonau mereka buat, kaidu sahirin. Cuma innama ni boleh jadi ayat adatul khas. Dia boleh jadi dengan sendirinya pengertian yang hanyalah. Hanyalah. Walaupun kalau kita pecahkan dia, digabungan di antara inna sesungguhnya ma apa yang. Ataupun maksud lain dia hanyalah. Apa yang, atau hanyalah sesungguhnya apa yang sonau mereka buat, kaidu sahirin adalah tipu daya penyihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan takkan berjaya penyihir dari mana ia datang. Jadi dikatakan fa'au jasa, maka telah datang dan jadi Musa AS bila tengok perbuatan ahli sihir tu dia takut. Dia ketakutan, bimbang. Ya. Walaupun dia dah ada mukjizat tentang tongkat tadi, tapi tak tahu nak buat apa. Musa AS dia tahu dah tongkat dia ular, tapi nak buat apa ketika tu tak tahu nak buat apa. Maka Allah Taala pun ceritakan datang dalam dirinya Musa ni rasa takut. Tengok tongkat dan tali tu jadi ular, dia rasa takut.
Allah Ta'ala pun firman, kulna kami kata, la takhaf, jangan kau takut. Innaka, engkau antal a'la, engkau paling tertinggi. Engkau yang atas, engkau yang teratas. Maksudnya engkau pasti menanglah. Dan campakkanlah apa di tangan kanan engkau, dia akan telan apa mereka buat. Nah, kat sini yang ahli sihir bila nampak Musa buat apa mukjizat dia, ular Musa ni besar. Dia bukan seekor ular yang sama saiz dengan apa yang ahli sihir buat. Ahli sihir tu ramai, campak, ular Musa seekor datang telan semua sekali apa yang diorang buat. Ketika tu mereka tahulah Musa AS ni bukan. Dan apa mereka buat tu hanya tipu daya penyihir. Bukannya benda ada. Okay. Dan takkan berjaya penyihir dari mana saja ia datang. Kulna, kami itu fi'il. Kulna tu kami, kulna tu maksud dia kami katakan. Na tu tak masuk. Itu nanti kita akan belajar dalam kata kerja. Belajar dalam kata kerja Ini tak masuk lagi. Okay. Lalu fa'ul qiyas saharatu sujada wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Nanti kita buat lagi latihan. InsyaAllah kita berhenti sini. Okay, ada soalan? Stop situ. Sampai 69. Nanti sambung lagi. Ada soalan? Tak ada. Bertajuk lain tak apa, tak kisah. Okey. Tak ada. Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Nanti kita akan sambung balik. Kita akan sambung balik. Sekejap. Homework sambil. Tak habis lagi. Homework kita masih berjalan. Sampai ayat ke-70. 76. 76. 76 Yang dulu Ustaz cakap 76 lah. Tapi mungkin itu dulu Ustaz cakap macam 96 kot. Sebut 6 kot. Silap. Sebut 6. Pasal sampai habis kisah Musa. Cerita dia 96 kan Ustaz? Sampai 96. So nak buat homework sampai 96 ke? Ya betul. 96. Okay. Okay, insyaAllah. Baca balik, check balik. Baik. Okay, jadi kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Tajuk ni menarik sebenarnya. Banyak kadang-kadang orang tanya keluar tajuk. Tapi tak apa. Nanti akan datang kita bincangkan. Siapa-siapa yang terfikir apa-apa daripada tajuk kita bincangkan tadi, maka dia bolehlah nanti insyaAllah tanya nanti pada kelas akan datang. Saya entertain tajuk ni. Sebab bukan sebab apa? Sebab benda ni kita belajar bab faham Quran ni, kita kena ambil sekali sudut akidah. Dan zaman kita sekarang ni orang Melayu kita banyak sekali percaya tentang black magic dan sebagainya sampai lupa tentang Allah Ta'ala punya kuasa. Bahkan lebih membimbang atau takut berkenaan dengan sihir dan sebagainya berbanding kepada kemurkaan Allah. Takut orang sihir, takut sekian. Baik. Nak jawab kena Ustaz dia apa? Nak tanya macam mana nak jawab ucapan ahsanallahu ilaiki. Tak tahu, nanti saya cek balik. Saya tak ingat. Jarang guna. Ahsanallahu ilaika. SWT buat kebaikan kepada engkau. Malam masa jawapan ni tadi macam apa jazakallahu khairan kan. Tapi mungkin dia kata wa ilaika pun boleh. Kan? Ahsanallahu tak cukup. Ayat tak habis. Membuat kebaikan apa? Allah. Pada siapa? Ilaika, kena ada ilaika. Ahsanallahu ilaika. Dia ayat tak cukup. Dia kena ahsanallahu ilaika. Macam jazakallahu khairan kan. Ada kadang-kadang sebut jazakallah. Apa? Jazakallah Allah Ta'ala balas engkau. Apa kan? Kena sebut khairan lah. Kena habiskan ayat. Okay, baik. Okay, baik, kita berhenti sini. Kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.